Didik TV KPM. Okey, kita sambung sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan sukatan pelajaran yang seterusnya iaitu 2.1.7 iaitu pembentukan kumpulan kerja berdasarkan kepada tugas dan juga peranan masing-masing. Okey. Untuk pembentukan kumpulan kerja, dia adalah bergantung kepada bagaimana kita memilih individu-individu yang tepat untuk kita masukkan ke dalam kita punya kumpulan kerja, Sean. Ya. Okey, itu sangat penting. Apabila kita berjaya memilih individu yang berkualiti, individu yang bagus dalam pelaksanaan kerja, ini akan menyebabkan kumpulan kerja kita dapat berjalan dengan sempurna, dapat berjalan dengan baik dan ulang hantaran kita dapat diselesaikan dalam masa yang telah ditetapkan dengan kos yang telah ditetapkan. Itu sangat-sangat penting, Sean. Itu secara umum dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada kelebihan pembentukan kumpulan kerja. Kelebihan daripada sudut kedua-duanya iaitu kelebihan daripada sudut individu dan juga kelebihan daripada sudut kumpulan kerja itu sendiri. Apabila kita berjaya membentuk kumpulan kerja yang baik, okey, akan menyebabkan individu itu mengalami tekanan yang makin kurang. Okey. Apabila dia bekerja berseorangan, tekanan adalah tinggi. Apabila dia bekerja dalam kumpulan kerja, tekanan akan semakin berkurangan dan kemudian hasil produk tersebut akan menjadi lebih berkualiti dan kemudian produk itu boleh diterima baik oleh pelanggan dan itu adalah sangat-sangat penting yang ditekankan dalam pembentukan kumpulan kerja. Kelebihan dia apabila kita bekerja dalam kumpulan berbanding apabila kita bekerja dalam individu sahaja. Okey, apabila kita bekerja dalam peringkat kumpulan juga, kita dapat bermesra di antara ahli kumpulan, dapat berkenalan sebab kita mempunyai latar belakang individu yang berbeza. Ada yang berkemahiran dalam ketukangan kayu sebagainya, ada berkemahiran dalam lakaran dan sebagainya, ada berkemahiran dalam pembangun mokap dan sebagainya. Itu adalah latar belakang yang berbeza yang akan menghasilkan kemesraan dan kemudian akan meningkatkan lagi motivasi kita apabila berada dalam kumpulan yang positif, kumpulan yang berkualiti dan sebagainya. Dan pengurus yang menjaga kumpulan ini akan bekerja dengan lebih mudah untuk membangunkan produk yang begitu baik. Saya pernah terbaca ada satu pepatah, Sean, berkaitan dengan pengurus. Okey, ujian yang sebenar bagi seseorang pengurus, Sean, adalah apabila dia meninggalkan kumpulan kerja tersebut masih lagi boleh terus cemerlang. Ini satu benda yang bagi saya yang cukup menarik. Kalau pengurus tu bagus, menguruskan dengan baik, apabila dia telah meninggalkan kumpulan kerja tersebut, kumpulan kerja tersebut masih dapat bekerja dengan cemerlang. Itu adalah tugas pengurus yang baik yang dapat menyatukan ahli-ahli yang terdapat dalam kumpulan kerja. Yang itu yang kita nak, Sean. Okey, itu secara umum dia. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembentukan pasukan yang berkesan. Okey, pembentukan pasukan yang berkesan, kita memerlukan ahli yang pelbagai. Ada latar belakang yang berbeza dan juga kumpulan yang ingin kita bina, kita kena pastikan ahlinya tidak terlalu ramai. Untuk menjaga 5 atau 6 orang ahli lebih mudah daripada nak jaga 30 ahli dan sebagainya. Macam-macam perangai, macam-macam segala benda yang baik ada, yang buruk ada. So, sebelum kita nak buat pembentukan kumpulan kerja yang berkesan, kita perlu pastikan bahawa ahli kumpulan kita tidaklah terlalu ramai. Dan kemudian kita pilihlah ahli secara teliti. Berikan latihan yang berterusan kepada ahli kita. Jangan abaikan jika ahli itu tak ada kemahiran dalam bidang itu, kita abaikan dia. Tidak. Kita tarik dia dan kita berikan latihan secara berterusan kepada dia. Supaya dia dapat memotivasikan diri dia dan seterusnya dapat mencapai matlamat yang jelas. Di mana setiap ahli kumpulan perlulah mempunyai matlamat yang jelas dan tahu apa yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan produk contoh yang macam kita nak hasilkan ini. Dan last sekali yang terakhir, yang paling penting ialah kita berikan galakan ataupun berikan ganjaran. Jika kita dapat keuntungan daripada produk yang kita jual kepada pelanggan tadi, kita dapat keuntungan yang lebih yang sepatutnya, orang kata yang sepatutnya, ada duit yang lebih, kita berikanlah ganjaran kepada ahli kumpulan kita sebagai salah satu orang kata teknik motivasi untuk diri dia meningkatkan lagi motivasi kerja dia. Itu sangat-sangat penting daripada sudut ganjaran. Okey, secara asasnya boleh faham, Sean? Boleh. Apa yang saya sampaikan? Okey. Seterusnya, yang ini struktur pecahan kerja. Yang ini adalah tugas-tugas yang perlu kita buat oleh ahli-ahli kumpulan kita, iaitu kita ada pengurus, kita ada setiausaha dan bendahari, kita ada pereka bentuk dan kita ada pembangun mokap. Okey, pada hari ini, okey,
Sean adalah pembangun mockup. Okey. Sean adalah pembangun mockup ataupun pembangun model. Ya. Okey, dekat depan ni ada model yang kita akan bangunkan, yang kita akan buat bersama-sama dengan saya. Yang belum siap, yang kita akan siapkan Sean bersama-sama dengan saya. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, sebelum tu saya terangkan sekejap. Okey. Untuk pengurus ni akan melakukan perbincangan dengan pelanggan. Pengurus dan pereka bentuk akan bersama-sama pergi berjumpa dengan pelanggan, menerangkan tentang konsep apa yang mereka nak sampaikan. Contoh, untuk produk kita ni, pelanggan mahukan produk yang diperbuat daripada kayu. Ya. Secara asasnya durang hantaran biasanya diperbuat daripada, kalau kita lihat di pasaran, diperbuat daripada plastik, diperbuat daripada logam dan sebagainya. Jarang kita jumpa durang hantaran diperbuat daripada kayu. Betul tak, Sean? Ya, betul. Jarang. So, pelanggan inginkan itu dan kita hasil dari perbincangan kita, dan pereka bentuk perlu melakarkan lakaran reka bentuk dan kemudian tunjukkan kepada pelanggan, dan pelanggan boleh pilih lakaran reka bentuk mana yang sesuai untuk dihasilkan produk tersebut. Dan tugas membangun mockup dan model, dia kena bangunkan mockup dan dia kena bangunkan model. Mockup ni adalah model olok-olokkan. Yang diperbuat daripada bahan yang bukan sebenar. Manakala untuk model, boleh juga diperbuat, model ni secara asalnya terbahagi kepada dua. Model berfungsi separa, berfungsi separa, dan satu lagi adalah model yang berfungsi sepenuhnya. So, hari ini, Sean sebagai pembangun mockup dan model akan membuat model yang sepenuhnya berfungsi. Maksudnya macam real. Yang sebenar, itulah produk yang sebenar. Macam itulah rupa dia. Macam tu. Dan kemudian kita akan membuat sedikit pengujian, Sean. Boleh? Kita akan buat sedikit pengujian, iaitu kita akan membuat ujian parameter dan juga ujian makmal. Sebenarnya ni bukan makmal, tetapi kita buat sedikitlah ujian bebanan. Nak lihat kita punya produk itu, kita punya model itu sama ada dia boleh berfungsi dengan baik ataupun tidak. Boleh, Sean? Boleh. Kita lihat dekat sini. Ini adalah lakaran daripada pereka bentuk. Saya dah beritahu tadi. Pereka bentuk dan pengurus akan berjumpa dengan pelanggan. Dia apabila mereka berjumpa dengan pelanggan, dia akan tunjuk lakaran-lakaran yang sepatutnya dan pelanggan memilih lakaran. Ini adalah contoh lakaran penuh ataupun lakaran digital yang kita tunjukkan kepada pelanggan, dan pelanggan setuju kita buat macam ni. Dan sebagai pereka bentuk, dia dapatkan lakaran sebagai pembangun mockup dan model, dia dapatkan lakaran daripada pereka bentuk dan dia buatlah dia punya model tersebut. Model berfungsi sepenuhnya yang kita ingin buat pada hari ini, Sean. So, sekarang kita boleh, Sean, kita buat sama-sama. Boleh, Cikgu. Sean tunjukkan apa yang ada kat depan Sean tu. Yang ni yang saya ada ni tak siap lagi, Cikgu. Tak siap lagi, ini saya dah buat dekat bengkel. Saya bawa kat sini untuk siapkan bersama dengan Cikgu lah. Ya, Sean akan buat bersama-sama dengan saya. Kita akan siapkan benda ni. Dia asas, saya rasa macam ni je. Kosong, masih lagi kosong. Kita belum letak lagi dia punya rumput tiruan. Ini adalah rumput tiruan dia. So, kita nak letakkan rumput tiruan, Sean. Sean boleh mulalah. Boleh ya. Boleh mula. Cikgu, saya tengok di sini macam dia tak kemas sangat. Saya akan kemaskan, saya akan potong kat sini, Cikgu. Sean buka dia punya gunting tu. Gunting tu keselamatan tu kita tutup dia punya depan dia. Saya gunting ni. Bagi kemas sikit. Saya pun nak potong sikit. Cikgu. Saya masukkan ke dalam ni. Sekejap Sean. Kita buat sama-sama. Kita kemaskan tepi-tepi rumput ni supaya dia nampak lebih elok, lebih cantik dan sebagainya. Saya dah masukkan ke dalam ni, Cikgu. Tapi saya rasa untuk memastikan ia ia tak keluar lah, Cikgu. Dia tak terkeluar, dia tak tertanggal. Bagaimana, Sean? Ni apa ni nama ni? Stapler je. Stapler gun. Stapler gun. Stapler gun. Saya akan letak di sini. Saya pun masukkan yang sama. Apa yang Sean buat, saya akan masukkan yang bersama. Kita masukkan rumput tiruan ini ke dalam kita punya dulang hantaran ini. Pastikan dia masuk dalam keadaan yang cantik, kemas, elok. Supaya pelanggan berpuas hati dengan hasil kerja yang kita lakukan, Sean. Ya, betul. Sean sekarang tengah staple permukaan rumput ni bersama-sama dengan permukaan kayu ni tadi supaya rumput ini apabila dia terbalik, terjatuh dan sebagainya, rumputnya tidak akan terkeluar. Itu fungsi dia. Dan kepada mereka yang menjalankan ataupun yang akan menjalankan aktiviti sebegini, pastikan berada di bawah pengawasan cikgu ataupun orang yang sesuai lah supaya kita tidak mencederakan diri kita lah, sebab yang ni sebenarnya agak bahaya, cikgu. Kita kena tahu macam mana untuk guna secara selamat. Itu pentingnya murid-murid belajar tentang keselamatan sewaktu menjalankan ataupun membangunkan model berfungsi sepenuhnya. Di tengah-tengah tu. Contoh tembak dia.
Dan kemudian staple tu, staple gun punya ubat tu, ataupun dia punya ubat lah kita panggil dia punya ubat, kita boleh tutupkan semula dengan rumput kita tadi. Ya, betul. Kita Nak tutup. bagi nampak kemas supaya nampak macam kemas. tak nampak kita gunakan. Betul, Sean. Dia pun tak nampak yang kita gunakan staple gun, Sean, kat situ. Dia kena ada kat Okey, sini. Sean, tembakkan. Okey. Saya rasa agak kemas saya. Agak kemas. Agak kemas. Okey, Sean cuba terbalik kan? Okey. Dekat sini ya. Okey. Okey, nampak tak? Ini dia. Kalau kita terbalik kan, Sean, dia jatuh tak? Tak jatuh. Tak jatuh, Ego. Okey, so kita gunakan staple gun saja. So kita tembak saja. Okey. Okey, Ego. Okey. Ini contohlah Sean dah buat tadi. Tak apa, yang ni saya punya tak apa. Nanti saya buat kemudian. Okey. Setelah selesai kita dah hasilkan, okey. Okey, kita dah buat dia punya keseluruhan dia, Sean. Okey, kita ada pemberat. Okey, sekarang kita nak buat satu pengujian. Ya, Ego. Okey, pengujian ni terbahagi kepada dua, Okey. iaitu pengujian parameter dan juga pengujian makmal. Ya. Okey, sekarang kita nak buat ujian makmal. Walaupun kita tak buat di makmal ataupun tak buat di bengkel, tapi kita nak buat satu ujian bebanan kepada produk kita. Sebab untuk dulang hantaran ni kita tak tahu apa yang akan diletakkan pada dulang hantaran ini apabila disewakan. Kita tak tahu, mungkin dia letak buah nenas, buah yang berat-berat dan sebagainya, letak benda-benda kasut dan sebagainya yang berat. Sekarang kita ada satu bebanan yang seberat 5 kg. Ini 5 kg. Ini adalah dumbbell ni. Okey, seberat 5 kg dan saya minta Sean okey untuk letakkan ke dalam dulang hantaran kita. Kita nak tengok sama ada dia tahan atau tidak. Letak perlahan-lahan. Letak perlahan. Okey, baik. 5 kg dulang hantaran. Okey. Kita lihat. Okey, yang pertama kita lihat adakah produk kita pecah, rosak, meleding dan sebagainya, Sean. Ada tak? Okey, saya cuba tengok dia punya rangka, Ego. Okey, kita Sama tengok ada bengkok sama-sama. ke Ada tidak. bengkok tak rangka sebelah bawah? Tak ada, Ego. Tak ada? Tak ada. Secara asalnya okey. Okey, Ego. Tak Nampak ada baik. yang pecah. Betul? Tak ada. Okey, maksudnya sekarang dia dah berjaya melepasi ujian bebanan tersebut. Kita tak bolehlah nak baling macam tu, tak yelah. bolehlah kan. Maksudnya kita letak, kalau dia boleh diletakkan bebanan seberat 5 kg, maksudnya kalau kata kita letak 3 buah nenas sekalipun tak sampai dalam 3 kg, betul tak? Ya, betul. Seberat itulah, seberat itu yang sesuai. Okey, so sekarang Sean dah letakkan bebanan kepada produk kita dan produk kita masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Itu sangat-sangat penting. Okey, 5 kg melebihi daripada apa yang sepatutnya. Okey, kalau kita letak cincin pun, cincin tu berat berapa je? Sean tak sampai 1 kilo kan dan sebagainya. So, lebih daripada apa yang sepatutnya. So, produk kita selamat, kuat, kukuh, elok. Okey, itu sangat-sangat penting, Sean. Okey, seterusnya kita pergi kepada dah selesai. Okey, dekat depan ni saya ada hantaran yang saya nak bagikan kepada pengantin. Sama ada pengantin lelaki ke, pengantin perempuan ke. Ada 3 orang kata apa? Baldi comel ni lah. Okey, ada 3 baldi comel. Ada warna kuning, ada warna pink, ada warna hijau. Okey, sekarang saya nak lihat pula kreativiti Sean. Untuk kita sama-sama hias dulang hantaran ni, Sean. Baik, Ego. Okey, untuk sama-sama kita nak tengoklah kreativiti. Dekat sini kita nak nilai murid kita sama ada murid kita ni kreativiti atau tidak. Tak salah kita buat aktiviti macam ni supaya kita dapat lihat murid-murid kita ni kreatif ke tidak. Dia ada imagine idea ke tidak. Okey, takkan nak tengok saya punya yang saya buat itu tadi kan. So kita test Sean. Boleh tak? Okey, boleh, Ego. Saya cuba, Ego. Okey, Sean boleh cuba sekarang. Okey. So maknanya ini adalah barangan hantaran saya, Ego. Ya, barangan hantaran. Okey, mungkin saya nak hiaskan dulu baru je letak barangan, boleh, Ego? Boleh, tu terpulang kepada Sean. Okey, saya nampak di sini ada macam ada bunga-bunga, ada daun-daun. Itu terpulang kepada kreativiti Sean. Kita nak tengok cantik ke tidak. Orang lelaki membuat andaman terhadap dulang hantaran ni. Kita nak tengok sama ada saya Sean kakak buat kepada satu ton warna, Ego. Satu ton warna. Warna apa tu Sean? Ini warna ungu, Ego. Warna ungu. Okey, Sean boleh. Okey, warna ungu dah ada kat sini. Oh, sebenarnya ada warna juga yang kita boleh gunakan, Ego. Betul. Maknanya dia akan jadi multi-tone lah, Ego. Multi-tone juga. Okey, Sean nak buat multi-tone. Dekat sini ada bunga-bunga yang saya rasa sesuai lah untuk kata kita setkan untuk dulang hantaran kita supaya dia nampak lebih menarik dan sebagainya. Okey, Sean nak susun macam tu. Ini ada lagi, Sean? Ada lagi, Ego. Saya letak hujung-hujung macam ni, Ego. Sean cubalah. Okey. Kita lihat orang lelaki membuat gubahan perkahwinan. Okey. Dekat sini saya sengaja biar kosong, Ego. Dekat sebab di sini saya nak letakkan apa nama ni? Bebel, Ego.
Saya ribbon. Okey, ni namanya ribbon. Okey. Okey, sekarang ni ribbon dah moden, Sean. Okey, dah moden. Ya. Dah tak perlu lagi kita nak buat bentuk-bentuk dan sebagainya. Kita perlu hanya tarik saja di sini. Okey. Dan kemudian kita tarik saja, Sean. Tarik air tu. Kita tarik je, Tarik saja. Dah, Wow. dah siap jadi ribbon, Siap. Sean. Dah siap. Okey. Ini saya kena letak macam ni, baru Lepas nampak. tu? Okey. Okey. Di sini saya- yang panjang tu Sean nak potong atau apa? Saya sebenarnya nak ikat mengelilingi Nak tu. ikat mengelilingi. Dia macam ni. Sampai tak, Sean? Saya rasa sampailah. Ha. Okey, dekat Okey, sini. dekat sini Sean boleh adjust. Okey. Okey, adjust. Just Boleh ikat, tak boleh ikat kita stapler. saya ingatkan nak buat tu Ego. Ha. Okey ya. Tapi kita tengok mana yang Okey. sesuai lah. Sini ya, saya staplerkan. Stapler kan? Okey. Stapler kan satu, Sean. Okey, di sini Ego. Okey. Baik. okey. Lepas tu kat Settle. tepi-tepi Ego. Bagi nampak kemas, cantik, Cantik. menawan, Okey. anggun. Itulah semua perkataan yang saya tahu Ego. Alright. Okey, di sini. Okey Okey. dah. Lepas tu yang ni kita letak atas sikit Okey, letak atas sikit. supaya Ya, okey. dia nampak macam orang nampak, profesional yang buat. wow lah, Sean. Nampak nampak macam wow. Dia wow macam ni. sikit kan? Sebab bila kita angkat, dia nampak yang bahagian depan macam tu. Oh. Macam tu lah Ego. Okey, okey. Terjatuh sikit. tak Tegakkan apa. sikit ke atas. Okey, tak apa. Yang ni Sean semua boleh boleh staplerkan. diselesaikan menggunakan stapler gun. Stapler gun. Okey. 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 Oh, terbalik saya. Terbalik, letak, Sean, Ego. terbalik. Hati-hati, Ya. hati-hati. Okey, baik Ego. Okey, dah selesai. Okey. Okey. Saya rasa dah selesai dah Ego. Okey. Dan sekarang saya akan letak bang hantaran saya. Alright, okey. So kita pastikan dia punya bunga dia ni menurun sikitlah. Okey. Elok-elokkanlah. Okey. Okey, terima kasih Ego. Okey. 1 2 3. Dia macam ni dalam bentuk. Okey, kamera boleh zoom tengok hasil daripada apa yang Sean buat. Ya. Okey, ini adalah contoh dulang hantaran yang dibina ataupun dibangunkan. Okey, tadi sebenarnya Ya. asal je kita hanya perlu menyiapkan saja Ya. dulang hantaran ini. Ya, betul. Okey, model ini untuk kita lihat dia punya keseluruhan lah, Ya, bergantung kepada lakaran yang telah dihasilkan oleh mereka bentuk. Ya. Okey, yang Sean gubah ni sebenarnya adalah tambahan. Tambahan. Yang boleh guru-guru buat Ya. supaya kita dapat lihat kreativiti murid. Ya. Okey, kreativiti murid dalam mengubah swipe. Okey, apa yang telah ada di depan mata kita ni lah. Sebab bukan senang Sean, bukan senang untuk kita ubah dulang hantaran ni daripada kosong seperti ini untuk kita hasilkan dulang hantaran seperti ini yang ada bunga-bunga, ada glossy-glossy dan sebagainya. Dia Sean tambahkan apa benda ni? Apa nama ni? Span Nampak span-span sikit. Walaupun orang kata dia nampak macam macam serabut sikit, tapi sebenarnya bagi saya ikut kepada orang kata orang itu. Kalau kata dia lebih kepada orang kata orang yang natural, dia nak ada bunga-bunga dan sebagainya, itu bergantung kepada dia. Kita tidak boleh menilai sesuatu rupa bentuk hasil daripada apa yang orang buat dengan kita komplain apa yang dibuat. Ya, betul. Ini sebenarnya mengikut reka bentuk dan juga keinginan pelanggan saya Ego. Okey, mengikut keinginan pelanggan tersebut. Okey. Okey, itu secara asas dia apa yang telah Sean hasilkan pada hari ini. Okey, Sean boleh tunjukkan sikit kepada kamera. Okey Ego, boleh je. Okey. Saya jadi model sikit Ego. Jadi model Ya. sikit. Nampak di sini. Itulah dia. Yang ni untuk ni saya dapat bintang ke Ego? Okey, yang ini kalau bagi saya lah, saya bagi Sean 5 bintang Sean. Ya, terima kasih Ego. Okey, mantap, cantik. Okey. Pelbagai warna dan sebagainya. Okey, itu memang terbaik Sean Okey. Didik TV KPM